Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita syukur dapat jumpa lagi untuk mengaji satu ilmu yang paling penting, namanya ilmu Tauhid ataupun ilmu Aqidah. Dan nak tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita satu sifat-sifatnya, yang kedua asma-asma'nya, nama-namanya, yang ketiga af'al dan zatnya. Pertama sekali tadi kita kenal sifat-sifat dan nama-nama ataupun asma' Allah. Kita telah pun mengaji sifat 20. Kenapa kita tidak mengaji nak kenal Allah ni nama-namanya 99? Ada orang kata macam tu pula. Kita jawab, kenapa kita mengaji sifat 20 bukan Asma'ullahul Husna itu 99? Kenapa? Jawab dengan yakin. Sebab kita nak mengenal seseorang itu, kita kenal sifatnya, bukan kenal namanya. Untuk lebih tepat, kita mengenal seseorang itu bukan namanya tetapi sifatnya. Sebab itulah kita tidak belajar nak kenal Allah ni. Kita tidak belajar 99 nama Allah. Boleh, tapi tak tepat nanti. Maksudnya belum sampai lagi. Saya bagi contoh bagi senang. Ada orang nak kahwin, orang lelaki ni dia nak kahwin dengan perempuan. Apakah cukup dengan tahu nama sahaja? Contoh, ditanya siapa nama perempuan itu. Mohon maaf sebelum itu, saya mohon maaf datang lambat tadi kerana saya lepas subuh tadi tidur juga. Ingat sekejap tapi panjang. Yang kedua, ini jam juga ini. Saya ingatkan dekat tol Subang Jaya tu, bila dah jalan dilebarkan, jalan okey juga. Tapi nak masuk ke tempat tabung haji Mas yang dulu tu, situ pula jadi gym. Lepas kat situ dia floss balik. Yang pentingnya kena keluar awal, itu yang penting. Tadi saya memang perasan kalau saya keluar pukul 7 lebih je, kena gym lah saya. Selalunya saya akan pastikan keluar sebelum pukul 7 daripada rumah. Taib. Ada orang nak kahwin, ditanya siapa nama perempuan tu, pasangan dia ni, nama dia Jamilah. Apa maksud Jamilah dalam bahasa Arab? Cantik. Apakah cukup? Oh, dia tak pernah tengok pun orang tu. Oh, nama dia Jamilah ya? Kira confirm. Adakah begitu? Tak. Telik dulu orangnya, tengok dulu, teropong dulu, supaya orang tengok, merisik dulu Jamilah itu. Jangan asal nama Jamilah cantik terus confirm. Bila hari pernikahan, ya Allah, yang Jamilah itu sepatutnya cantik, rupanya tak Jamilah. Sama juga, orang tu baik ke tidak? Baik, sebab namanya Salihah. Nama dia tu Salihah. Salihah maksudnya orang yang salih. Mohon maaflah siapa nama Salihah kat sini. Jamilah pun mohon maaflah kalau ada, mohon maaf ya. Yang Salihah tadi tu nama Salihah, orang yang salih, perempuan yang salih. Tapi ya Allah, bila dah kahwin, mengalahkan suami, kuatnya, bengisnya, pemarahnya. Karena itu nak kahwin bukan cukup dengan nama. Nak kenal seseorang tak cukup dengan nama, tapi selalunya betul lah. Selalunya al-ismu yadullu alal musamma. Selalunya betul. Kalau nama orang tu baik, baiklah. Kawan saya dulu, namanya, mudah-mudahan dia tak tengok lah dekat internet waktu ni, nama dia Rahmatullah. Apa maksud Rahmatullah? Rahmat Allah. Bagus tak nama ni? Tapi perangai dia Masya Allah. Perangai dia Masya Allah. Waktu sekolah tapi saya yakin InsyaAllah biasanya baik. Setelah belasan tahun tak jumpa, sebab dia masih di tempat, saya tak sebutlah, di negeri
Itu saya belajar di negeri lain. Nah, satu ketika, banyak tahun dah, belasan tahun, saya mohon maafnya bukan nak sebut, bukan nak cerita, tapi nak bagi tahu sajalah yang cerita ni, benda ni. Saya i'tikaf di masjid, satu masjid 10 malam yang terakhir. Saya hairan tengok ada seorang hamba Allah di depan saya tu, i'tikaf dia tu sungguh hebatlah, berkelubung dia, macam berkelubung tu, macam ni kan, dikelubung, dia zikir tak henti-henti zikir depan saya tu. Jadi bila waktu sahur, pihak masjid sediakan makanan untuk sahur. Bila sahur tu berjumpalah siapa-siapa yang i'tikaf tu. Bila dia buka kelubung, tengok orang yang depan saya tu, itulah rahmatullah yang Masya Allah dulu. Mudah-mudahan sampai sekarang dia Alhamdulillah, mudah-mudahan itulah dia nama. Jadi kita kenal Allah dengan sifatnya. Sebab nama Allah 99 itu bukan kita tak mengaji. Nama-nama itu nanti masuk di dalam sifat-sifat yang 20 itu. Satu, harus faham tu. Yang kedua, bila kita kata sifat, dia bukan zat. Sebab itu kita belajar sifat 20, bukan zat 20. Faham nah? Saya memang sengaja ulang benda ni sebab takut kita lupa. Bab akidah jangan lupa. Tapi saya syukurlah dekat sini kita jumpa seminggu sekali. Taklah lupa sangat. Memang adalah ingat-ingat lupa lah. Ingat-ingat lupa. Jangan lupa-lupa ingat. Biar ingat-ingat lupa lah. Ingat-ingat tapi ada sedikit lupa. Kalau lupa-lupa ingat, tu berat sikit lah. Baik. Jadi apa maksud zat, apa maksud sifat? Itulah Tuan Guru kita sebut. Tuan Guru kita, Tuan Guru Li, Babali Sekeh, Babali Sekam. Orang kalau tak faham zat dengan sifat, dia tak faham Allah, dia belum kenal Allah. Apa maksud zat? Zat itu dia berdiri dengan sendirinya, maqama bin nafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya, tak perlu yang lain, dia boleh berdiri. Yang kata pen ini, tapi sifat kepada pen ini yang berwarna hitam. Hitam ini boleh berdiri sendiri tak? Boleh tak? Hitam tu dia kita ambil ataupun pisahkan? Tak boleh. Contohnya saya nak jual hitam ini pada kamu. Kamu biar betul nak jual hitam, bukan jual pen, jual hitam. Jual hitam ni, kita pun ambil hitam. Cuba ambil hitam tu, hitam pun keluar. Boleh? Tak boleh. Sebab itu namanya sifat. Sifat mesti berada pada zat. Sifat tak boleh sendiri. Dia mesti ada pada zat ini. Cantik pada pen itu sifat dia cantik. Yang kata wujudi amrun i'tibari itu saya tak nak masuk dulu tu, sebab minggu lepas saya dah test kejap. Ada juga yang lain tengok saya. Kalau lain tengok tu bermakna tak apa nak faham. Ingat dahulu ingat, tapi lupa-lupa ingat. Saya ambil mudah-mudah je hari ni. Alhamdulillah buku saya dah hampir nak siap ya. Sifat 20 khas, Alhamdulillah hampir nak siap. Nanti adalah orang yang profesional yang boleh buat macam Kak Ajah buat tu, diagram-diagramnya tu. Tapi itu khas, memang sifat 20. Dia tak mengaji jauh-jauh. Nabi memang sifat Nabi itu sahaja. Alhamdulillah buku tu hampir nak siap. Jadi saya buat ringan-ringan dahulu. Yang kata sifat cantik, mana yang cantik? Cantik tu saya nak bagi sajalah. Pen ini cantik, semua orang kata cantik. Boleh tak saya pisahkan cantik itu daripada pen ini? Tak boleh. Cuba pisah, tak boleh. Sebab cantik itu berdiri pada pen, dia ada pada pen itu. Ataupun mohon maaf ya, lelaki itu kurus. Zat tu apa? Zat itu lelaki. Sifatnya apa? Kurus. Boleh tak kurus tu dia ambil daripada lelaki itu, bubuh dekat, ikat sekejap dekat tiang ni? Mana kurusmu itu?
Tak boleh. Itu maksudnya sifat. Adapun zat ni betul yang boleh kita lihat. Kerana mengaji dengan Tok Guru ni jadi terbawa-bawa bahasa bahasa Tok Guru kita. Masya Allah. Itu tanda kita kasih dengan Tok Guru lah. Kita sayang dengan Tok Guru sampai terbawa-bawa. InsyaAllah mudah-mudahan niat kita apa kalau kita kasih dengan Tok Guru ni, sayang dengan Tok Guru, InsyaAllah kita bersama dengan Tok Guru. Ni bukan saya sebut ni, Nabi sebut ni, al-mar'u ma'a man ahabba. Hafaz hadis ni, hadis ni pendek tetapi mengembirakan. Hafaz hadis ni, sebab hadis ni hadis Nabi. Al-mar'u, seseorang itu, ma'a, bersama, man, siapa, ahabba, yang dia cintai, yang dia kasihi. Itulah modal kita bawa hadis ni ke mana-mana. Dia akan bagi satu semangat pada kita. Seseorang akan bersama dengan sesiapa yang dia cinta. Al-mar'u, seseorang, ma'a, bersama, man, sesiapa, ahabba, yang dia cintai. Ini modal kita ni, modal kita supaya kita kuat dalam kehidupan ini. Contoh ya, siapa di kalangan kita ini yang kuat baca Quran? Mungkin ada tapi sedikit. Yang kuat bangun malam? Mungkin ada tapi sikit. Yang berjamaah sepanjang solatnya, yang berdakwah sepanjang hidupnya, siapa? Mungkin payah. Yang buat baik dengan orang miskin, yang mengasuh pondok ataupun memelihara anak-anak yatim ataupun orang-orang tua dan sebagainya. Kita payah, kadang-kadang kita ni tak sampai ke situ ngantuk. Dalam beramal pun masih lagi buruk hati dengan Tuan Imam, masih lagi tak puas hati dengan Tuan Imam. Silapnya Tuan Imam pakai jubah Tuan Imam tu terbalik. Tuan Imam pun satu hal, janganlah pakai terbalik. Kalau siapa pakai baju terbalik, ada satu amalan. Nanti amalan tu saya cerita last nanti. InsyaAllah siapa yang pakai baju terbalik, baca Fatihah sekali, nanti dia akan ada dapat sesuatu kekayaan. Tapi syarat dia pakai terbalik tu bukan daripada mula pakai terbalik. Dia memang tak sedar dia pakai terbalik. Telekom pun terbalik pun macam tu juga. Terbalik, Masya Allah, tak apa, sah. Yang penting dia menutup aurat. Siapa yang pakai telekom terbalik sembahyang fardu, bila sembahyang sunat tu Allah terbalik, jangan terbalik, sah. Tapi ada satu amalan sekejap lagi saya bagi, insya-Allah. Amalan ini disebut oleh guru kami Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus. Siapa yang pakai baju terbalik ke, seluar terbalik ke, unintentionally, tidak sengaja,
lalu dia hadiahkan surah Al-Fatihah kepada seorang, saya sebenarnya nak ingat nama dia yang tepat ni, itu yang saya post kejap ni nah. InsyaAllah dia akan ada rezeki hari itu. Ya, dia dapat rezeki. Mungkin rezeki itu orang bagi apa-apa tak tahulah, tapi rezeki dia ada insya-Allah. Nah, tapi syarat dia terbalik tu, dia baru realize saya pakai terbalik. Jangan daripada mula semua terbalik. Itu tak, ini nah. Sebab amalan ini dia yang selalu buat amalan ini. Itu saya tak ingat apa nama Habib tu nah. Nanti dalam saya mengajar nanti mungkin saya ingat nah, insya-Allah. Jadi begitulah yang kata zat dengan sifat. Kalau orang tahu, dia tidak akan salah dalam memberi tanggapan kepada Allah. Tangan tu zat ke sifat? Tangan. Zat sebab benda tu berketul, boleh dipegang. Nah, yang katanya sifat panjang, tu benda tu tak boleh dipegang tu. Nah, panjang, kemudian hitam, kemudian lembut, itu sifatlah tu. Nah, oleh kerana itu siapa yang katakan Allah ada tangan, tambah lagi dia guna ayat tangan adalah sifat Allah, itu lagi tak faham Allah. Tangan tu sifat Allah, padahal tangan tu zat ke sifat? Zat. Tidak boleh kita katakan sifat tangan bagi Allah, tak boleh. Sebab apa? Sebab tangan tu zat ke sifat. Itu dah salah kat situ. Sama juga dengan sifat mata bagi Allah. Mata ni, nah, mata ni zat ke sifat? Zat. Nah, mana mungkin Allah itu zat kemudian berzat, tak mungkin. Nah, tambah lagi kalau kita sudah kenal yang dahulu, yang Kak Ajah Zuraidah buat itu, apa, nak kenal makhluk paling kurang ni selalu saya pesan, sebab tu guru kita pun pesan, Tuan Guru Haji Saleh, sebutlah benda ni di mana-mana, dia kata. Nah, paling mudah nak kenal Allah mesti kenal makhluk. Nak kenal makhluk paling kurang dua. Cuba sebut. Saya selalu sebut benda ni. Satu, tak ada bunyi nah, sekali lagi nah. Ini tolong ingat, sebab saya akan sampai bila-bila, walaupun kita dah mengaji tinggi, saya akan ulangkan benda ni. Nak mengenal Allah mesti kenal makhluk. Kalau saya tulis kat sini kat Zuraidah sudah 14 kali. Nak tulis lagi kan? Ulang ringan saja. Nak kenal Allah mesti dahulu kenal makhluk. Cantiklah tu. Jadi nak kenal makhluk mesti kenal dua sahaja, cukup. Dua sahaja. Ya betul. Satu jirim, satu arad. Itu saja, tak ada apa. Apa itu jirim? Jirim itu jirim itu zat. Apa itu arad? Arad itu sifat. Tetapi oleh kerana kita nak beradab dengan Allah, kita tak sebutlah zat dengan sifat, supaya kita differentiate. Nah, sebab nanti pun berbicara tentang Allah, kita cerita zat juga, sifat juga, biar dia lain, hakikatnya sama juga, asal maknanya. Jadi kita ulang balik, nak kenal Allah dengan benar mesti dahulu kenal makhluk. Makhluk itu nak kenal paling mudah dua. Satu jirim, yang kedua arad. Apa itu jirim? Jirim itu substance, mudah-mudah benda. Mudah-mudah benda. Apa dia benda? Benda yang boleh kita pegang ni. Benda boleh kita pegang, kadang-kadang tak boleh pegang pun tapi rasa. Apa dia? Angin kan boleh rasa. Hembusan. Warna. Itu sifat benda, mohon maaf ya. Benda substance. Ambil apa-apa contoh sekalipun, manusia, binatang, pokok, tumbuh-tumbuhan. Ini benda lah ni. Apa sifat benda itu? Sifat benda tu namanya arad. Sifat benda itu kan kita sebut dah, itu paling kurang mesti ada 4. Ingat balik Pertama, aina. Di mana? Maksudnya tempat tu mesti ada, benda tu mesti ada tempat.
Yang kedua mesti ada kaifa, mesti ada bentuk. Yang ketiga mata. Seronoklah saya hari ni sebab ada yang boleh jawabnya. Yang nampak jawabnya sebelah perempuan. Orang lelaki dia simpan dalam dada, jangan main-main. Sebab apa? Katanya orang lelaki ni mulutnya di hati, perempuan hatinya di mulut. Katanya. Betul tak betul tu? Salahkan orang yang buat kata-kata ini. Lelaki itu mulutnya di hati. Sebab tu dia nak cakap tapi tak apa, simpan dalam hati. Tu yang nanti boom, dia blasting, meletup. Kalau perempuan dia tak boleh, I cannot conceal that I must speak up. Dia mesti nak cakap juga. Ini sebenarnya dia tahan, ini bau busuk kan, dia tahan dalam hati ni, bau busuk, tak boleh, makin panas, bau busuk. Dia cakap mulut juga, sebab perempuan hatinya di mulut. Mulut kami dekat hati. Sebab itu siapa yang paling banyak cakap, orang lelaki ke perempuan? Kalau ikut kaedah tadi perempuan lah, tapi yang banyak cakap sekarang ni siapa? Ini lain, ni ceramah lain, dengan disamakan. Masya Allah. Yang ketiga tadi mata, ya. Mata tu apa? Bila, masa, when. And the last one is kam. Kam tu apa? Bilangan. Berapa bilangan Allah itu? Dalam istilah tauhid kita sebut kam tu ada dua. Satu kam muttasil, yang kedua kam munfasil. Apa maksud kam muttasil munfasil? Maha suci Allah daripada yang empat tadi itu. Apa dia? Aina, tempat, Allah tidak bertempat. Kaifa, bagaimana, Allah tidak berbentuk. Mata, jangan ditanya bila adanya Allah, itu mustahil untuk makhluk. Yang keempat kam bilangan. There is no kam belongs to Allah. Sebab kam itu ada dua. Satu kam muttasil yang bersambung-sambung, satu lagi kam munfasil yang bercerai-cerai. Kan kita mengaji mat wajib muttasil. Apa mat wajib muttasil? Huruf mat tu berjumpa dengan tu apa tu? Tu mat wajib muttasil ke mat wajib munfasil? Tak apa kena tu mat wajib munfasil. Bila mat wajib muttasil, bila mat jaiz munfasil. Apa maksud munfasil? Bercerai, berjumpa dalam dua kalimah. Adapun kalau satu kalimah tu satu, tu sama juga tu. Tapi dalam bab tauhid, Allah tidak bersusun. Adanya Allah itu zat Allah tidak bersusun daripada elemen-elemen ataupun juzuk-juzuk lain. Macam saya ni nak ada Ustaz Muhadir, mesti ada kepala, mesti ada tangan, mesti ada kaki, mesti ada perut. Dalam badan pula saya mesti ada daging, mesti ada tulang, mesti ada urat, bukan urat, mesti ada tisu, mesti ada semualah. Jadilah Ustaz Muhadir. Allah tidak begitu. Jadi saya ni hadir, ada dekat sini kerana saya ini namanya kam muttasil. Kam muttasil, ada darah apa semua, ruh termasuklah ni, nyawa. Saya hidup kat sini. Allah tidak ada nyawa, Allah tidak ada ruh, Allah tidak ada darah, tidak ada tulang, tidak. Itu menafikan kam muttasil. Yang kedua kam munfasil apa? There is another deity, same or resembles with Allah. Ada satu lagi makhluk ataupun orang ataupun Tuhan lain identically sama dengan Allah. Ini mustahil. Ada orang lain macam saya, itu maksudnya kami dah ada kam apa ni? Kam munfasil. Faham tu dulu. Cuma kesimpulannya nanti
belajar sifat 20 ni kesimpulannya apa? Kesimpulannya aqaid khamsin. Apa dia? Khamsin aqaidul iman, 50 simpulan iman. Simpulan iman ni bukan rukun iman. Maksudnya kita telah kenal sifat-sifat wajib bagi Allah. Berapa tu? 20. Sifat mustahil bagi Allah 20. 40 harus 1. Yang kedua, berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Sifat mustahil 4 harus 1, campur 2 50. Tapi itu belum lagi kesimpulan itu, belum lagi disimpul tu. Simpul itu adalah i'tiqad kita. Maka yang paling tepat untuk kita simpulkan itu nanti kita akan sampai kepada wujubul. Ini dulu saya pernah tulis kat sini ni. Tapi ini tunggu dulu. Lepas nanti kelas saya ulang balik yang ini. Itu kesimpulannya. Kan kita sebut hukum akal dengan akal hukum dahulu tu. Kalau hukum akal, hukum itu, hukum kita nak hukum benda ni. Benda ni cantik, itu hukum kita kepada ni. Adapun botol ini namanya akal hukum, muta'allaq bagi botol ini. Maka botol ini cantik. Bila yang kita apa hukum dia ni? Hukum dia 3 sahaja. 1 wujub, mesti. Yang kedua istihalah, mustahil, tak mungkin. Yang ketiga harus, boleh ataupun tidak. Itu kemudian itu. Kemudian takut keliru nanti. Tapi kesimpulan kita mengaji sifat 20 ni bukan 50 tu. Kalau kita kata Allah bersifat dengan sifat wajib 20, Allah Maha Suci bersifat dengan sifat mustahil 20, harus bagi Allah 1. Kemudian 4 itu adalah sifat wajib bagi Nabi, 4 lagi mustahil bagi Nabi, 1 harus, jadinya 50. Itu belum lagi simpulan iman itu. Simpulan iman mesti kita katakan dalam iman kita wajib Allah bersifat dengan sifat 20 ini. Itu namanya wujubul wajibat. Tidak sifat mustahil ni kan, 20 ni kan. Kita cerita mustahil betul. Apa i'tiqad kita? Tak, Allah bersifat dengan itu. Itu namanya istihalatu al-mustahilat. Yang jaiz, boleh Allah bersifat dengan itu. Jawazu al-jaizat. Nanti lepas ni baca ni dulu supaya kita tenang. Itu pun tak cukup lagi ini katanya. Nanti akan dibuat lagi, akan datang. Ini saya baca laju sedikit supaya kita dapat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat berapa tu Kak Ajah? Yang itu baru kita sedikit. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 15. Yang mana tu? Hadis tu kan? Kita ulang balik 14 bagi nampak. 14. Ulang balik tak apa. Idza takarrara taqarrara, kata ulama. Idza takarrara taqarrara. Apabila diulang dia makin jadi mantap. Ulang balik. Nombor 14 tu, muka surat 14 yang baris di bawah tu. Sementara ulama berkata, ulama itu orang yang alim. Orang yang alim disebut ulama. Mesti dia alim bab ilmu agama. Jangan alim bab memasak, itu tak, itu chef. Alim bab membaiki kereta motor, tu mekanik, itu tak dipanggil ulama. Sementara ulama berkata, iman seseorang ketika sakarat. Saya dah baca ni. Belum? Belum, tak apa. Ulang balik. Sudah. 15 yang apa? Yang bawah, ketahuilah. Berbeza. Yang itu tadi. Kita ulang berbeza tu Muka surat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat bila tunggu Baba Ais Panjang. Baba Ais Panjang mengajar. Bila dia mengajar, dia tanya, muka surat berapa kita? Ada orang kata muka surat ni, muka surat ni, muka surat ni. Dia pun kata, sudah dah. Dia kata sudah. Jadi khilaf. Berbeza taubat orang yang qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila an qala.
Berbeza taubat orang yang merasa putus dari rahmat Allah itu dilakukan pada kesempatan yang masih panjang, masih luas, maka taubatnya dapat diterima sepanjang imannya sudah benar. Fir'aun ketika nak tenggelam di Laut Merah itu, lalu dia mengatakan, inni tubtul an, lani, aku nak bertaubat. Allah tidak terima taubat itu. Sebab apa? Sebab masa yang panjang itu ketika kamu hidup selesa, kamu tak nak bertaubat. Ini kamu desperate. Kamu tahu just a few moments ahead you will die, then you repent to Allah, Allah will never accept that. Begitu nah. Tetapi kalau panjang lagi masa dan sempat bertaubat, maka itu insya-Allah imannya pun betul lah. Imannya pun betul. Sebab itu iman betul tu macam mana? Mesti tauhidnya tepat. Sebab itu kita belajar sifat 20 ni nah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah teguh SAW ni kata beliau nah. Jadi kita kalau bolehlah yang menulis dekat sini ni dalam artikel ke dalam way supaya sikit lah kan. Nah, sebab kadang-kadang tak ada simbol tu, nak tulis pun payah, nak tulis pakai jawi pun tak ada perisian tu lagi. Tak apalah, tulis Rasulullah, tapi jangan tulis saw lah. Sebab saw ni betul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi sebolehnya tulislah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ambil masa sikit tak apa nah. Kalau tidak pun tulis Rasulullah begitu sahaja, tak payah saw ni nampak macam pelik sedikit. Beliau dah tegur itu ya. Jadi banyakkanlah bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita dengar nama Nabi ni, kita ucap sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupalah tu. Itu benda yang kita kena amal. Kita dah belajar, kita amal ya. Sebab nanti siapa yang tak sebut begitu, dia orang yang bakhil, orang yang kedekut. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut anhuma? Huma ni dua orang. Walhal yang kita nak cerita ni Ibnu Umar. Siapa nama Ibnu Umar? Abdullah bin Umar. Ada 4 orang sahabat yang namanya Abdullah, tapi tak dipanggil Abdullah, cukup dipanggil Ibnu. Sebab itu dipanggil 4 Abadillah. Abadillah ni Ibnu tadi itu apa? Satu Abdullah bin Umar ni, beliau ni yang kita cerita ni. Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar. Yang kedua Ibnu Abbas dipanggil Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Zubair dipanggil Ibnu Zubair. Jadi kalau Abdullah bin Umar kita panggil radhiyallahu anhuma. Moga Allah merahmati keduanya. Siapa keduanya itu? Abdullah bin Umar dan ayahnya bernama Umar. Qala, beliau berkata, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatul abdil mu'min ma lam yugharghir. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taubat seseorang hamba mukmin itu akan diterima selagi nyawanya masih belum sampai kerongkongan. Tak sampai lagi dekat sini ni. Kita panggil apa ni? Tengkorok. Kerongkong. Ini kerongkong. Ni tengkorok dah. Tengkorok. Hak tu lain. Sebut korok-korok, kita ingat saya cerita sahabat nakal. Dia nakal, dia mengaji dekat Jordan. Bila ngaji Quran tu, tapi cerita ni tak molek lah. Nak cerita ke tak cerita ni tak molek cerita ni, tapi tak apa, cerita jugalah. Dia ni mengaji. Bila mengaji dengan ustaz Tok Arab ni, bila sampai giliran dia,
Dia tak orang ditanya, kamu baca dah, kamu baca dah lagi. Jadi dalam bahasa Arabnya hal qara'ta, dia pun kata qara'tu. Tak apa, bagi orang lain pula pusing. Tok Syekh ni orang tua. Sampai dekat dia ditanya lagi, hal qara'ta, dia kata qara'tu, aku baca dah. Jadi mai pusing, sampai lagi Tok Syekh ni lupa hal qara'ta. Dia jadi murih, marah dianya. Dia kata qara'mu. Jangan buat Tok Syekh lagu ni nah. Tu dia kata tak molek tadi tu. Cerita ni tak molek. Dia sepatutnya jawab qara'tu, aku telah baca. Oleh kerana 3 kali dah ulang, dia marah dengan Tok Syekh dia tu. Dia marah dengan Tok Syekh, qara'mu. Tapi lembutlah, qara'mu. Aiwah, kata Tok Syekh ni. Sebab Tok Syekh ni qara'tu. Dia sebenarnya dia marah Tok Syekh, qara'mu. Tak elok sebut nah, tahan balik nah, tarik balik. Tak elok sebut benda tu. Jangan buat guru lagu tu nah, tak berkat. Ketahui bahawa iman kepada Allah itu ada 3 klasifikasi, 3 pembahagian, iaitu iman secara taklid, artinya ikut-ikutan, ikut orang saja. Iman secara tahqiq, kalau boleh K tu ubah dengan Q, baru sedap lah. Tahqiq, 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 artinya iman yang sejati. Yang ketiga, iman secara istidlal, artinya berdasarkan dalil. Di belakang tu ada huraian dia, muka surat 16. Iman taklid, ikut-ikutan tadi tu, iaitu mempercayai keesaan Allah Ta'ala kerana mengikut perkataan para ulama tanpa mengetahui dalilnya. Kamu beriman Allah itu wujud, iya. Kenapa? Tok Syekh saya royak, Tok Syekh saya royak, jadi saya ikutlah Tok Syekh saya bagi tahu. Apa dalilnya? Tahu hamba, tahu, tak tahu saya. Tu nah. Iman seperti ini tidak dapat selamat dari goncangan hati apabila ada orang yang mempengaruhi, meragukan hatinya. Tak kejap lagi, tak kuat lagi iman lagu ni nah, iman taklid ini. Sebahagian ulama kata tak, dia tak beriman lagi. Sebahagian lain mengatakan ya, dia sudah beriman, tapi bahaya iman itu. Sebab dia ikut orang. Kita paling kurang kalau orang tanya Allah ada, yes. Apa bukti adanya Allah? Cakap sahaja walaupun tak hafal ayat Quran. Buktinya ada alam ini, adanya kita ini. Kita cannot come here spontaneously. Tak, it must be a creator behind that. There must be a creator. Sebab the existence of the creation, mana creation? The existence of the creation indicates the existence of the creator of that creation. Pen ini dia tak akan datang sendirinya, tetapi ada desainernya, ada kilangnya. Nah, sama juga dengan jam tangan ini, sama ada yang buatnya itu. Jadi begitu juga alam. Itu cukuplah untuk kita orang awam ni. Apa dalil adanya Allah? Dalil adanya Allah, dalil adanya alam ini, cukup. Nanti kita belajar tauhid dalam lagi tu, apa maksud alam. Kan saya sebut hari itu, alam ni ada ulama tauhid kata boleh sebut alam, boleh sebut alim. Yang itu dalam lagi lah. Kalau tak faham tak apa, tapi bagi yang dah faham, bertambah ilmu lagi. Ulama sebut alam ni ada 2 baris, satu alam, satu alim. Dua-dua betul, tapi yang paling betul alam. Apa maksud alam? Baris atas pada lam tu, maksudnya alam. Alam ini berasal dari perkataan alamatun, alamat. Alamat ni tanda. Apa di alam? Kita ni alam lah. Kita bila tengok kita ni, tu tanda adanya Allah yang menciptakan kita. Tengok pokok tu alam. Apa maksudnya? Ada tanda. Tengok je pokok itu, tanda adanya Allah. Sebab tu disebut alam. Boleh tak sebut alim? Jawabnya boleh. Alim tu maksudnya apa? Yang memberi tahu, yang buat kita tahu, supaya kita tahu. Contohnya kita tengok kita ni alim.
bukan alim yang tahu, tidak. Alim bila kita lihat kita ni, maka dia memberitahu, tahulah kita Allah yang jadikan kita ni. Dua-dua boleh. Tapi yang paling selalu dipakai ulama adalah alam. Tapi kalau orang kata alim, jangan terus salahkan dia, sebab mungkin dia mengaji dekat Masjid Negeri Selangor ni, kita tak tahu. Hang tak ingat ke yang disebut oleh Ustaz Mahathir hari itu? Sudah, sebab kita tak ada catatan, jadi ilmu dia bertambah sikit. Kita bertambah juga, tapi lupa-lupa ingat. Catat tu catat dah, catat tulis dah 5 kali tulis, tapi lupa. Sebab itu kita bila tengok orang pelik sikit daripada kitanya, janganlah kita kata orang ni pelik. Jangan. Saya bagi contoh lah, orang pakai cincin macam ni kan pelik orang pakai cincin dalam ni masyarakat kita ni. Kalau pakai ni lagi pelik. Bukan kata lagi pelik, kita pun mengata teruk orang ni, nanti kan cala-cala dia ni. Bukan, orang tu dah mengaji khatam dah kitab Syama'il. Ada hadis dia baca gitu. Habis yang hakiki. Jadi iman taklid ni ada ulama kata sah tapi bahaya, ada yang kata tak sah. Itu agak keras pendapat itu. Jadi orang awam ni kira sah lah tapi bahaya. Kalau di syak sedikit dah syaki di iman dia. Iman hakiki, kalau boleh guna Q tadi, hakiki, iaitu mengikat hati dengan sifat keesaan Allah Ta'ala. Sekiranya terdapat perselisihan ahli ilmu untuk melepaskan ikatan yang kuat dalam hatinya, maka ia tidak akan terpengaruh. Itu yang saya nak ni, kalau boleh kita ni biar sampai ini. Contoh saya pernah katakan di sini, pegang betul-betul Allah itu bukan makhluk. Macam mana? Yang tadi itu kembali balik juga, pimai tang tu lah. Allah itu bukan makhluk. Apa Ustaz sebut ni? Orang mengaji kat sini tak risau dah, sebab dia dah envisage dalam fikiran dia tahu makhluk, the creation means what? Means dia mesti ada dua. Ulang balik, satu jirim, yang kedua arat. Jirim tu bagi pada dua lagi, satu jisim, yang kedua jauhar. Jisim itu bagi lagi pada dua, satu kathif, betul, yang kedua latif. Tu tak payah tengok nota lagi tu, sebab dia mai kat sini. Dia gitu. Ustaz Mahathir selalu tanya benda tu, kena sama sedialah sebelum nak mai sini. Habis jauhar tu tak payah kira lah, sebab dia proton apa semua tu. Yang tadi tu yang nama arat tu mesti paling kurang ada berapa? 40. Jangan banyak sangat, 4 saja. Satu, aina, tempat. Yang kedua, kaifa, bentuk. Yang ketiga, mata, bukan mata ni, mata masa. Yang keempat, boleh mengajar dah minggu depan. Kalau saya tak ada mari tu, bolehlah ke Zuraidah mengajar. Itu yang katanya berjelera. Tahu berjelera? Berjelira. Saya dengar balik yang diterjemah Babali tu, dia tanya bila dia sebut berjelira, faham ke berjelira? Bunyi suka kat bawah ni, sebab tak faham berjelira. Berjelira tu maksudnya meresap. Berjelira masuk dalam diri kita ni. Sedap, kita rasa sedap, dia masuk. Tu dia berjelira. Orang Kelantan sini kan, orang Kelantan ramai dekat sini kan. Berjelira. Berjelira ni dia dah jadi darah daging lah. Macam Fatihah lah, dah jadi darah daging kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita jawab ihdinas siratal mustaqim. Dalam mamai kita boleh jawab, sebab dia dah jadi berjelira. Sama juga telanggar batu, Allah. Telanggar pokok, Allah. Sebab Allah tu dah jadi jelera, sebab 10,000 kali sehari guru kita la ilaha illallah tu 70,000 kali. Dah berjelera tadi tu. Itulah dia, sebab dia dah kuat betul iman dia. Siapapun, tahap manapun
orang itu nak cuba ganggu-gugat iman dia, tak, tetap dia kata tak, itu bukan Allah bawangi. Tuhan mari dah, tak, itu bukan Tuhan sebab dia wangi. Wangi itu apa? Sifat. Dalam 4 kategori itu mana wangi itu, kat mana? Aina bukan, mata bukan, kam bukan, kaifa, bentuk-bentuk dia tu walaupun tak berbentuk, shape tidak, tapi ada wangi dia tu. Kalau Dajjal datang mengatakan aku Tuhanmu, tetap kita kata tak, bukan Tuhan, sebab Tuhan tak ada bentuk macam ni. Ini mu ni girim ni, lari saja, boring Dajjal. Sebab kita dah kemah iman kita. Tu penting ni, ulang balik selalu ingat makhluk dulu baru ingat Tuhan. Selagi tak ingat makhluk payah nanti. Dia mula-mula faham, nanti sampai kepada tangan, sampai kepada mata, tak, masih keliru lagi dianya pun. Sebab dia tak faham yang kata Allah melihat dengan apa. Kita mengaji samak dulu, Allah melihat dengan sifat. Tu saya suka tu, terus jawab Allah lihat dengan sifat. Kalau nak terjemah perlihat ke melihat ke, tak apalah, tu tak apa, tu cerita nombor 2. Sebab yang biasa kita ni melihat, walaupun tak tepat, yang paling tepat apa? Perlihat. Tapi jawab tu dulu, Allah mendengar dengan sifat. Apa nama sifat tu? Sifat Arab dulu, bahasa Arab dulu. Sifat sama. Nak terjemah sama itu pendengar, itu paling tepat, ataupun mendengar, tak apa dah. Allah berkata dengan sifat. Jawab tu dulu, dengan sifat. Apa nama sifat tu? Kalam. Nak terjemah dengan perkata ke ataupun berkata-kata, itu the second matter. Tapi yang paling tepatnya apa? Perkata. Itu kemudian nanti kita belajar baliklah tu. Mudah-mudahanlah iman kita sekarang ini up to this moment iman hakiki lah, mudah-mudahannya. Walaupun kita ni mungkin tak sampai istidlal, istidlal ni kita tengok apa? Iman istidlal iaitu menciptakan dalil atas segala ciptaan Allah Ta'ala sebagai bukti adanya zat pencipta. Ada dalilnya apa? Apa dalil adanya Allah? Qul huwallahu ahad. Tak apa. Tapi kalau tak faham juga tak apa, tak hafal saja dalilnya Ustaz, tak apa, yang penting kita dah tahu tadi apa, alam ini sudah cukup. Adanya Allah tu dalil apa namanya? Dalil aqli. Kalau ayat Quran ke hadis tu namanya dalil naqli. Apa maksud naqli? Naqli tu nakal, diambil daripada mana? Diambil daripada Quran ataupun hadis. Sebab itulah disebut dalil dalil naqli, nakal, diambil. Ataupun nas, sama juga. Satu lagi dalil aqli. Apa maksud aqli? Akal. Tak ambil Quran sunnah pun just by akal you can prove the existence of Allah and the singularity of Allah. Fikir saja kita boleh tahu if there is or if there are more than one God in this world. The world will be chaos. Mudah-mudahan gitu. Setiap bekas menunjukkan orang yang memberi bekas. Bekas ni bukan bekas Tupperware itu, bukan. Bekas ni kesan. Kesan. Maka mesti ada yang buat kesan itu. Contoh tumbuk, duit sakit, tu bekas lah, tu bekas tumbuk, mesti ada yang menumbuknya. Sejuk tak sekarang ni? Mesti sejuk, mesti ada yang menyejukkannya. Apa? Kipas angin. Ni segi 4 ni bekas lah ni, sebab ada yang memberi bekas. Apa tu? Apa yang ada? Siapa yang bagi bekas 4 ini? Gergaji itu daripada orang yang menggergaji, nanti akhirnya sampai kepada Allah. Kenapa? Siapa yang menggerakkan tangan dia menggergaji itu? Allah. Jadi bekas itu ada tunjuk adanya yang memberi bekas, dan yang last kali memberi bekas itu apa? Allah. Bangunan menunjukkan adanya orang yang membuat bangunan. Benda hasil production menunjukkan adanya pabrik yang memproduksi. Itu ni bahasa Indonesia. Dia campur-campur. Benda sudah kotoran onta
unta. Nah, kotoran unta, tai unta lah ni, menunjukkan adanya unta. Ringkasnya bahawa adanya bekas, adanya kesan tanpa pemberi bekas adalah mustahil. Kita ni bekas lah ni, bekas ciptaan Allah. Maka ada kita ni. Siapa yang memberi bekas ini? Allah. Bekas ni jangan bekas ni kira apa bahasa Melayu kita selain daripada bekas ya. Kesan lagi apa? Hasil pun boleh juga kan. Mari kita masuk bab yang kedua. Ini ada ni tak? Ada kelas tak? Tak ada kelas okay, saya ambil dalam pukul 10 boleh. Kita berhenti 10 tak lebih daripada tu. Saya ingat hari ni satu je lah Kak Jah. Saya pun datang lambat tadi. Saya sebenarnya nak LCD. Biasanya kalau LCD akan ada lah kat sini LCD kan. Tak ada. Saya tengok tak ada wayar kat sini. Saya postpone lagi lah. Yang dulu sebenarnya ingat tak, solat kita hari tu tak habis lagi. Solat hari tu baru duduk antara dua sujud. Tak habis, tak cukup masa kan. Waktu tu Kak Ajah ada Mubalirat di sini, ada program waktu tu. InsyaAllah lah minggu depan saya datang awal sikit. Jadi saya terus mulakan dengan solat dahulu minggu depan, barulah kita baca ni. Ni kita baca sampai habis dulu Masalah iman kepada Allah. Masalah ni bukan masalah problem ni, bukannya. Ini adalah perkara iman kepada Allah. Idza qila laka, apabila ditanya kepada kamu, kaifa tu'minu billah, bagaimanakah kamu beriman kepada Allah? Fal jawabu, maka jawabnya, innallaha ta'ala ahadun, bahawasanya Allah Ta'ala Esa. Saya suka sangat terjemahan ini. Sebab itu Quran menyebut qul huwallahu ahad. Allah tak sebut qul huwallahu wahid. Kalau Allah sebut wahid, lepas tu mesti ada penerangannya. Apa? Kan kita baca wa ilahukum ilahun wahid. Lepas tu mesti ada penerangannya. Apa? La ilaha illallah. Apa di ayatnya tu? Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kan ada la ilah tu. Tu maksudnya apa tu? Penegasan kepada wahid. Kalau wahid saja tak mungkin. Sebab itu hadirin, ingatnya, kita belajar sifat wajib bagi Allah tak cukup. Dia mesti ada sifat mustahil bagi Allah. Baru cepat, baru kejap elok. Yang kata akidah tu dia mesti ada nafi, mesti ada isbat. Kertas ini putih, tu tak kuat lagi akidah tu. Mesti dijawab, mesti disertakan tidak hitam. Ustaz muhadir seorang sahaja dalam masjid itu tak kuat lagi tu. Nak bagi kuat apa? Tidak ada yang lain melainkan dia sahaja baru kuat. Allah itu maha kuasa. Kalau terjemah kita, Allah itu berperkuasa. Bagi kemai, tidak lemah. Saya ini lelaki tak kuat lagi tu. Yoko. Ilmu Yoko, ingat ilmu Yoko itu. Macam mana nak bagi kemah dia? Dia mesti nafi dengan isbat. Apa? Saya ini lelaki tak kuat lagi tu. Tidak perempuan. Itulah dia. Kita mesti mengaji sifat wajib dengan sifat mustahil. Ini bukan ulama saja-saja ni, tak. Kerana mengikut akan manhaj Quran. Kan Quran sebut apa? Quran sebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, bertawakkallah kamu kepada Tuhan yang hidup, alladzi la yamut, yang tak mati. Kalau Allah sebut bertawakkallah kepada Allah yang hidup, cukup. Tapi nak bagi kemas akidah kita, apa? Tidak mati. Kan kita selalu baca la ikraha fid din tu kan. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut
wa yu'min billah. Siapa yang kufur dengan taghut tu mustahil, wa yu'min billah itu wajib. Dia baru jadi. Sebab itu la ilaha illallah, tak boleh la ilah, la ilah, la ilah, tak boleh. Ataupun illallah, 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 tak kemas lagi. Dia mesti la ilah, tiada Tuhan. Jangan berhenti situ saja, terus illallah. Baru dia mantap iman dia itu. Taib. Esa ni bagus. Apa maksud bagus, terjemahan dia tepat. Sebab apa? Selepas Esa tak ada nombor, sebelum Esa tak ada nombor. Kalau Sa ada, orang Kelantan lah. Kalau Sa tu sebelum Sa nombornya apa? Kosong. Lepas Sa ada dua. Kosong, Sa, dua, tiga. Sampai infinity. Tapi kalau Esa, apa nombor sebelum tu? Tak ada. Apa nombor selepas tu? Tak ada. Itu bermaknanya Allah bersifat dengan qidam. Apa maksud qidam? Adanya Allah tanpa permulaan. Baqa, apa maksud baqa? Adanya Allah tanpa kesudahan. Nak jadi Tuhan mesti ada dua ni. Mesti ada dua ni. Adanya tak ada mula, akhirnya tak ada akhir. Itu mesti Tuhan lagi tu. Kalau sebab ada juga makhluk yang ada mula tapi tak ada akhir. Ada makhluk yang ada mula tak ada akhir dengan izin Allah. Contoh apa? Syurga. Syurga tu dulu tak ada kan? Maksudnya mula dia tu dimulakan oleh Allah, tapi dia tidak akan hancur. Maksudnya tidak ada akhir dengan izin Allah jugalah. Tu maksudnya dia ada mula tapi tak ada akhir. Ajibul dhanab, tulang dekat tulang belakang kita ni ada satu macam tulang kecil je. Mati orang itu, yang tu tak mati. Yang tu nanti jadi benih, nanti dituang nanti di hari akhirat. Dah hancur dulu apa semua tu, terbakar ke orang itu, hancur luluh ke, terpisah ke, jadi hancur habis, tak ada apa semua tu. Yang tu masih ada lagi sebenarnya. Nanti di hari akhirat dituang dengan air. Air tu namanya air kehidupan, ma'ul hayat, air kehidupan. Dituang, dia pun tumbuh balik. Jadi Ustaz Mahathir balik, jadi kita balik, jadi manusia balik. Sebab dituang dengan air kehidupan. Bukan air kehidupan lah ni, memang air khas ni. Itu benda yang akan berlaku lepas kematian lah. Jangan duk bingung lagu mana lagu mana, pening pala hamba. Jangan. Sebab benda tu urusan lepas kematian. Maha hidup. Tapi kita ikut terjemahan ni lah. Kalau ikut terjemahnya, Allah yang bersifat dengan sifat berhidup. Tapi tak apalah, maha hidup. Hayyun alimun, maha mengetahui. Qadirun, maha kuasa. Muridun, maha berkehendak. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Baqin, maha kekal. Khallaqun, maha mencipta. Razzaqun, maha memberi rezeki. Rabbun, dia adalah Tuhan yang menguasai. Itu maksudnya Rabbun ni Tuhan yang menguasai. Wa malikun, yang memiliki, yang menguasai. Bila syarikin, tanpa sekutu. Maksudnya ada Tuhan lain yang ikut serta dengan Allah. Wala dhiddun, tidak ada penentang. Wala niddun, tidak ada penentang juga, musuh. Tak, hanya Allah sahaja. Sebab itu kalau kita bayang dalam fikiran ada Tuhan lain, tak tergambar, mesti hanya Allah sahaja. Kalau kita tergambar, mohon maaf, patung-patung, itu bukan Tuhan tu. Itu Tuhan yang dicipta oleh tangan kita. Dalam istilah tauhid namanya syarikul ja'li.
Yang patung-patung yang kita kata itu adalah Tuhan, tak, itu bukan Tuhan yang sebenar. Itu syarik. Syarik maksudnya yang dikatakan seperti Tuhan dengan Allah. Ja'li, yang dibuat-buat. Patung-patung tu yang dibuat-buat bukan Tuhan. Betul tu. Dalam istilah tauhid disebut syarikul ja'li. Nanti bila tengok patung-patung kan, syarikul ja'li, syarikul ja'li, syarikul ja'li. Nanti abang ngaji tanya, apa tu? Bagi tahu dia, marilah kita mengaji tauhid dekat Shah Alam. Nah, bagi nampak ilmu, bagi nampak ilmu. Lepas ni bila tengok patung, patung, jangan. Lepas ni biar nampak, nanti balik dari rumah nanti kan, balik daripada sini, lalu tengok patung, syarikul ja'li, syarikul ja'li. Pelik bunyinya, tapi tak apa, sebab kita dah belajar tauhid, ilmu kita bertambah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan Allah Maha Esa Ahad, maksudnya Allah itu satu atau tunggal sifat-sifatnya, tidak ada yang menyekutukannya. Juga Esa zatnya, tiada sekutu baginya. Sifat qudrah Allah tu satu tu je lah. Dengan satu sifat qudrah Allah tu Allah menjadikan seluruhnya ataupun meniadakan seluruhnya. Dengan sifat itu, dengan satu sifat ilmu yang ada pada Allah, Allah mengetahui mana yang wajib, yang mustahil, yang harus, semua Allah tahu. Yang secretly, openly, semua Allah tahu. Itu maksudnya Esa dari segi sifat. Dari segi zat, zat Allah satu tu lah, zat Allah. Bukan banyak Allah itu. Kalau banyak maka berbilang-bilang, itu jadi kam apa tu? Banyak Allah tu kam apa? Munfasil. Satu lagi, zat Allah tidak tersusun dengan roh, dengan nyawa. Allah hidup dengan apa? Cuba jawab dengan tauhid. Allah hidup dengan Allah hidup, kan Allah bersifat tadi. Allah hidup dengan, jawab dulu sifat itu tandanya kita dah bertauhid dah, boleh. Allah hidup dengan jawab tu dulu. Allah hidup dengan sifat. Supaya jangan dikatakan Allah hidup dengan roh. Kita ni hidup dengan roh. Allah tak ada roh, Allah tak ada nafas. Lagu mana? Tak ada lagu. Sebab Allah yang melagukan lagu. Macam mana? Tak ada macam mana. Sebab Allah yang menjadikan macam mana. Kaifa tu macam mana? Mana? Tak ada mana. Allah yang memanakan mana. Gitu nah. Ini kita biar bertambah tauhid sikit lah. Dalam cakap pun ada tauhid bertambah. Kan kita dah khatam kitab ni, bagi nampak sikit ilmu kita. Bukan nak tunjuk kat orang, tapi bagi kita berjelera tadi, nak bagi dia berjelera. Jadi bila tengok patung, kita sebut apa lepas ni? Syarikul ja'li. Allah melihat dengan sebut tu dulu. Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifat tu? Boleh nak sebut melihat. Tak apalah dulu buat masa ini, tapi nanti mengaji tinggi-tinggi, nanti insyaAllah umur panjang dengan saya ataupun siapa-siapa pun, jangan sebut lagi lah Allah melihat dengan sifat melihatnya. Allah melihat dengan sifat pelihat. Nanti lambat laun, nanti dia masuk makna tu, fahamlah apa yang dimaksud oleh Pak Da'i itu. Tapi kita terus lagi sikit. Untuk berdiri padanya, sebab Allah bukan sifat, Allah adalah zat. Tak perlu zat, tak perlu pada zat bertokok pop untuk situ, tak. Sebab Allah itu sendiri adalah zat. Tidak perlu kepada zat. Tiada sekutu baginya, tidak ada yang menyamai Allah. Apa maksud sekutu ni? Syirik. Jadi Tuhan-Tuhan yang dibuat-buat ni bukan Tuhan betul tu. Itu semuanya adalah syarikul ja'li. Allah Maha hidup, hayyun, artinya dia Tuhan yang hidup dengan kehidupan yang terdahulu. Apa maksud terdahulu? Yang azali. Dan zatnya berdiri sendiri tanpa roh. Zatnya berdiri sendiri ni, tolong buat dekat situ, tulis, buat nota. Allah berdiri sendiri, tulis dekat situ, tidak memerlukan zat. Tulis kat situ. Ini penting. Tidak memerlukan zat.
Sebab Allah itu zat, tak perlu lagi zat. Nah, berdiri sendiri ni dalam maknanya berdiri sendiri, saya berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya apa? Saya tak perlukan orang lain. Itu juga Allah. Tapi bagi maknanya bagi jelas, Allah tidak perlukan kepada zat. Sebab Allah sudah zat. Nah, tanpa roh. Jangan dikatakan Allah ada roh. Tak, roh itu adalah makhluk. Allah Maha Suci daripada ada makhluk. Nah, kalau Allah ada roh, macam kita jugalah hidup dengan roh. Walhal kita tak sama dengan Allah kan. Laisa kamitslihi syai. Pelik kita kan. Pelik kita. Macam mana orang hidup tanpa roh? Nak buat macam mana? Itulah maksudnya terkayanya Allah. Allah tak perlu pada semua itu. Dan bezanya Allah dengan makhluk. Ingat tu saja. Allah Maha mengetahui, alimun, artinya Allah itu Tuhan yang mengetahui dengan pengetahuan yang qadim. Apa maksud qadim? Qadim yang tak ada awal, yang berdiri sendiri, qiyamuhu bi nafsihi, dengan zatnya meliputi segala perkara yang wajib, jaiz dan mustahil adanya ada makhluk itu. Maksudnya apa? Allah tahu yang wajib. Allah tahu sifat wajib. Sifat wajib Allah tu, Allah tahu dirinya bersifat wajib. Mustahil Allah bersifat dengan lemah, Allah tahu Allah mustahil bersifat dengan lemah. Jaiz Allah tahu. Itu maksudnya Allah mengetahui yang wajib, yang mustahil ataupun yang harus. Nah, kita bagi contoh lagi. Yang harus itu makhluk, Allah tahu makhluk. Apa yang dibuat oleh makhluk, apa yang diucapkannya, itu maksudnya jaiz. Nah, ini agak tinggi ni. Nanti saya akan cerita lebih panjang. Allah Maha Kuasa, Qadir, artinya Allah bersifat Maha Kuasa. Kalau Pak Dai terjemah, Allah bersifat dengan sifat berperkuasa. Panjang sikit lah. Yang penting faham dulu ya. Allah bersifat Maha Kuasa dengan kekuasaan yang qadim. Ingat dulu, qadim ni apa? Ada tanpa mula. Ni ulang-ulang bagi faham betul. Berdiri dengan sendiri dengan zatnya tanpa usaha dan perantara. Sebab apa? Sebab Allah Maha Kuasa, tak perlu ditolong oleh yang lain. Nah, berkuasa yang tak kunjung lemah. Kita kuasa 10 minit, tahanlah kita. Masuk minit yang ke-11, ghaibul ghuyub. Sebab itu kita ada sinatun. Apa maksud sinatun? Bunga-bunga mengantuk. Bunga tidur. Nah, itu naum tu tidur. Itu maksudnya lemah. Kita lemah tak apa. Sebab itu tak mengapa tidur. Sebab kita lemah. Tak mengapa mengantuk. Sebab kita lemah, tak apa. Itu memang sifat kita. Nah, berkuasa meliputi hubungan segala perkara yang mungkin wujudnya. Dia sebenarnya perkara mungkin. Mungkin M-U-M-K-I-N, dia beza dengan mungkin. Mungkin ni makhluk. Mungkin ada, mungkin tak ada. Itu maksudnya makhluk. Nah, maksudnya Allah berkuasa menjadikan kita. Setelah Allah jadikan kita, Allah kuasa matikan kita. Setelah mati, Allah kuasa hidupkan balik. Kita pulang padanya Allah. Nanti kita belajar ta'alluq. Allah Maha berkehendak murid, artinya Allah berkehendak terhadap apa sahaja dengan kehendak yang terdahulu, bukan sekarang ini. Dulu dah Allah berkehendak. Itu namanya saluhi qadim. Allah nak supaya kita belajar hari ini, sejak sebelum kita lahir, sebelum kita ada 50,000 tahun dulu, Allah dah tentukan dah kita akan datang dekat sini, saya dan kita semua. Itu namanya saluhi qadim. Sejak qadim, sejak zaman azali dulu dah ditentukan dah ni. Lah ni kita mari hari ini, at this moment, at this venue. Itu namanya tanjizul hadith. Terlaksanalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang tu saya tak mengajar lagi tu. Tetapi nak advance sikit-sikit bagi orang yang dah tahu. Saya berhenti pukul berapa hari ini? Dah ditentukan oleh Allah dahulu sejak 50,000 tahun sebelum ada saya, dunia dan segala isinya. Tapi bila saya berhenti betul-betul pukul berapa hari ini, tu namanya tanjizil hadith. Faham? Taib. Sikit lagi.
yang berdiri sendiri tetap pada zatnya. Memang itu kehendak Allah, bukan dipaksa-paksa Allah itu, ataupun Allah buat dalam keadaan keliru. Nak buat apa pun jadi. Tak, Allah buat sesuatu dengan kehendak Allah. Bila dengan kehendak Allah itu dengan kemahuan Allah. Nak jadi sesuatu itu dia mesti ada 4 baru jadi. Satu, dengan sifat hayah, Allah mesti hidup. Yang kedua, hidup Allah itu mesti ada ilmu, Allah tahu. Yang ketiga, bila ada ilmu Allah nak buat iradah. Yang keempat, Allah ada satu sifat namanya qudrah, baru jadi kita. Ini penting nah. Untuk sesuatu itu jadi, dia mesti ada 4. Satu, dia mesti Allah ada sifat hayah, hidup. Yang kedua, mesti ada ilmun. Yang ketiga, iradah. Yang keempat, qudrah. Ada 4 ini, barulah jadi kita ini makhluk ataupun mungkin. Nak jadi kita ni mesti ada 4 ini. Maksudnya itu semua ada pada Allah. Karena Allah itu ada sifat hayah, hidup. Bila hidup saja tak ada ilmu, macam mana Allah nak buat? Tak ada ilmu, dia mesti ada ilmu. Kalau ada ilmu saja tak ada berkehendak. Contoh tuan-tuan, ada ilmu tapi tak nak datang hari ini ke sini, tak jadi juga. Baru ada nak pergi tapi badan tak larat, tak ada kuasa, tak datang dekat masjid hari ini. Itu mesti ada 4. Ingat, apa-apa yang berlaku dalam alam ini, benda itu ada kemudian tak ada, ataupun benda itu dulunya tak ada sekarang jadi ada, macam kita ni, comprising of 4 attributes of Allah, maka jadilah kita ini. Jadilah mungkin. Mungkin tu apa? Mungkin itu daripada tak ada kepada ada, ataupun daripada ada kepada tak ada. Ingat ini tauhid ini. Bila kita tengok, ya Allah, jadi bukit ni, orang yang bertauhid, kita ni dah mengaji mudah-mudahannya, kita tengok gunung, terus masuk 4 sifat Allah di situ. Apa? Hayah, Allah hidup dulu, baru kemudian Allah berilmu. Allah nak jadi gunung. Kalau Allah nak jadi pokok, boleh gunung tu jadi pokok. Yang ketiga, yang keempat, berkuasa. Itu hebatnya Allah. Sebab itu jangan sebarang. Sesuatu itu ada nilainya di sisi Allah. Sebab nak jadi benda tu ada 4 sifat di situ. Dan sifat ini miliknya siapa? Allah. Mulia tak mulia? Mulia. Sebab itu jangan dihina-hina makhluk itu. Jangan dihina-hina. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ambil contoh yang sangat ekstrim. Mohon maaf. Hatta najis, jangan dihina najis itu. Sebab apa? Najis itu nanti akan jadi makanan siapa? Makanan apa? Jangan siapa tu bahaya. Jadi makanan apa? Makanan ayam, ataupun nanti dia jadi berjelera dengan tanah, diserap oleh tanah. Bila diserap oleh tanah, pokok ros kajah tu jadi cantik. Dia jadi apa? Dia jadi baja. Apa dalam dunia ni jangan dipandang hina. Hatta orang yang tak tahu sekalipun, yang tak tahu tu, mohon maaf ya, mungkin orang yang gila. Siapa yang menjadikannya itu? Allah. Jangan kita belittle, undermine. Jangan. Dengan gila itu menyebabkan kita sujud syukur pada Allah. Sunat kalau tengok orang gila, sunat sujud syukur, jangan depan dia. Gila dia ni, bukan gila demon, bukan harta. Gila tu gila lain. Saya pelik di Semenanjung ni, saya belajar bahasa gila pelik. Gila, lapar gila. Dah lapar, jangan digila lagi.
Kalau orang, mohon maaf, orang Penang ya, kalau orang Penang, mohon maaf ya, saya tak sanggup nak sebut, saya tulis saja orang Penang ya. Kalau dia kata sedap, jangan disebut, saya tak nak dengar. Orang Penang kalau sebut gila tu, gila, saya nak tulis pun tak kuat lah. Saya eja saja dengan mulutnya. Kalau orang Penang, kalau dia kata benda tu sedap sangat-sangat, sedap, saya nak eja pun berat nah. Tak payahlah pengaji dah sebut tadi tu. Kalau dia kata alim, alim, dia mula dengan huruf N dengan M. Cukuplah tu nah. Kita habiskan ini. Allah Maha berkata mutakalliman, artinya Allah Maha berbicara dengan perbicaraan yang qadim lagi kekal, yang berdiri sendiri dengan zatnya. Perbicaraan Allah tanpa huruf. Tuan-tuan dengar saya cakap ni ada huruf kan? Apa khabar? APA apa? KHBAR khabar? Apa khabar? Nah, dan tanpa suara. Macam mana Allah bercakap tanpa suara ni? Sebab bahasa tidak semestinya dengan suara. Ada satu bahasa tanpa suara tapi kita faham. Apa tu? Body language. Body language. Faham tak kalau orang tu muka dia masam, tubuh mudah-mudah gitu nah. Jadi ucapan Allah tidak diketahui, sifat tidak ada, dan tidak kedatangan sifat tidak ada. Memang ada sifat Allah tu, cuma kita tak tahu, tak bersuara, tak berhuruf. Perbicaraan Allah itu ada yang berhubung dengan perkara yang wajib wujudnya. Allah cerita benda yang wajib. Apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kan benda tu wajib. Wajib kita menyembah Allah. Allah sebut benda ni. Allah berkata-kata. Allah sebut benda ni. Yang bunyi innani anallah, itu yang hadis, yang kalam Allah betul-betul tak ada suara, tak ada huruf. Selepas itu hadis maksudnya untuk difaham, tu yang ada alif, ada nun ya semuanya. Kalam Allah berhubung dengan perkara yang mustahil. Allah cerita juga benda mustahil. Kan ayat ni, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Allah itu ada 3, itu mustahil. Allah sebut bermakna Allah bercakap tentang benda yang mustahil. Dan benda yang jaiz apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Maksudnya Allah bercakap, na'am, tapi tak ada suara, tak ada huruf. Allah bercakap benda yang wajib, Allah sendiri kata dia ada. Kan sifat wajib tu ada, sifat wujud tu ada. Mustahil, Allah ada Tuhan yang lain. Allah sebut dalam Quran tadi, Allah bercakap benda yang mustahil, dan Allah bercakap tentang benda-benda harus. Apa harus? Makhluk ni lah. Tu yang Allah katakan, Allah jadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Setakatnya saja dahululah. Nanti siapa ada kesempatan, pergilah dekat VET, ada galeri ilmu jual buku dekat situ. Yang belum dapat buku praktikal solat saya dan amalan orang saleh dan yang lain-lain, boleh dapatkan dekat situ. Ada satu buku baru keluaran galeri ilmu yang bukan saya tulis ni, tapi saya yang cek tulisan ini. Saya syorkan beli buku ni sebab kadang-kadang kita keliru tentang hadis-hadis. Contohnya menuntutlah ilmu di negeri China. Apa tanda hadis tu? Apa hadis tu sahih tak sahih? Kita jadi bingung, orang kata tak sahih. Sebenarnya ada hadis tu. Benarkah syurga di bawah tapak kaki ibu? Yang kita cerita dahulu, ingat tak? Budak tu lepas dia buka puasa, dia tengok ayah dia tengok TV, dia pun belek-belek kaki ayah dia tu. Ayah dia tanya, apa kamu buat ni? Di sekolah cikgu bagi tahu syurga di bawah tapak kaki ibu. Mungkin neraka ada bawah tapak kaki pak. Pak kata elok hampi, kalau tak kena pak, kena pukul. Ada hadisnya itu. Yasin jantung Al-Quran. Banyak lagi lah. Berkat bulan Rajab, Syaban dan Ramadan, supaya jangan risau lagi. Ini ditulis oleh Ustaz Muhammad Hafiz Saroni.
Ini kan di internet banyak sangat, kita bingung, dah banyak dah hadis kita amal, tiba-tiba dikatakan tak betul. Nah, saya syorkanlah, sebab saya yang cek juga beliau tulis ni ada 41 hadis. InsyaAllah siapa yang baca ni, tulisan dia ringan. Ustaz Hafiz ni dia jarang menulis buku, tapi dia banyak menulis kat internet. Nah, ni antara buku yang bagus lah, ada jual dekat luar tu. Kalau tuan-tuan nak beli, saya sangat syorkan lah. Setakat ni dulu, kita sambung lah.